sihat, dalam keadaan kita diberikan sedikit masa untuk kita hadir pada petang yang mulia ini. Mungkin ramai orang di luar sana yang nak datang belajar tapi sibuk memanjang ataupun tak sempat. Ustaz macam-macam nak kena jaga anak, dia kena ambil cucu sekolah dan sebagainya. Jadi perempuan ni antara umat Islam yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang special. Dan kita ni perempuan, pasal apa? Perempuan sahaja yang dipilih oleh Allah untuk datang pada petang ini. Yang lain tak dipilih lagi perempuan. Bila lagaknya dipilih, wallahu a'lam. Jadi inilah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Sentiasalah letakkan diri kita dalam keadaan belajar, kerana mempelajari satu ilmu ini ataupun ilmu Al-Quran yang kita belajar pada hari ini cukup besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat ada satu kisah tuan-tuan perempuan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Abu Darda ni seorang sahabat yang rajin untuk ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda, dia kata apa? Wahai Abu Darda, sesungguhnya pemberian kamu untuk mempelajari satu ayat Quran adalah lebih baik daripada 100 rakaat solat sunat. Masya Allah. Kita tuan-tuan kalau ingatkan, Ustaz, 1 rakaat solat sunat besar pahala tu? Ya besar. Tapi kata Nabi, mempelajari satu ayat Quran dengan tajwidnya, dengan hukum tafsir dan sebagainya, itu lebih besar pahalanya daripada 100 rakaat solat sunat. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, saat ini kita akan baca lebih daripada satu ayat Quran. Takkan Ustaz baca satu ayat Quran hari ini, mesti banyak ayat Quran yang kita baca dan kita kaji. Mudah-mudahan pahalanya seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda itu dapat kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, sihat ke tidak hari ini? Alhamdulillah, diri kita sihat. Apa pula kamu hukum tadi Ustaz, sihat ke tidak? Maksud Ustaz, hukum tadi tu ingat ke tidak lagi? Apa yang Ustaz ajar, maklum dah. Kelas kita ni, jumpa kita ni seminggu sekali, betul tak? Nak buat tiap hari tak mampu lah Ustaz, sebab ada kelas lain juga kita kena adakan. Jadi saya terpaksa mengadakan hanya kelas seminggu sekali saja bersama tuan-tuan perempuan. Itu sebab kalau boleh setiap minggu, setiap saat dan ketika perempuan berdoa minta pada Allah, ya Allah, berilah kami panjang umur, berikan kami kesihatan yang baik, berikanlah kami kelapangan masa untuk hadir dalam kuliah tajwid bersama dengan seorang guru, iaitu saya lah. Tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan tuan-tuan perempuan doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, saya nak ucapkanlah selamat kembali kepada para pelajar yang mungkin baru balik daripada menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Begitu juga mungkin ada para pelajar daripada ustaz ni yang baru balik daripada overseas ke overlingua dan sebagainya. Selamat datang kembali ke kelas kita. Mudah-mudahan tuan-tuan dimudahkan urusan untuk mempelajari ilmu Al-Quran, insya-Allah. Baik tuan-tuan perempuan, hari ini kita masih menceritakan bab yang kedua, iaitu hukum mati. Tapi sebelum tu, sekejap lagi di whiteboard saya nak melukis gambar rajah bagaimana, apakah kesimpulan hukum setakat hari ini yang puan-puan dah belajar dengan Ustaz. Puan-puan kena sedar ya, bahawa hari ini kita dah belajar sebanyak 2 bab. Saya lagi Ustaz tulis kat whiteboard, mungkin dapat mengingatkan kita kepada 2 bab ini, insya-Allah. Tapi fokus kita pada petang ini sudah tentu lebih kepada hukum mati. Baik tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, mari dah sama-sama kita mulai kuliah dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Baik, sebelum saya mulakan kuliah, Ustaz nak buat satu dua pengumuman. Yang pertama berkenaan dengan perjalanan kelas kita. Hari ini sedar-sedar kita dah masuk 22 Ogos ya, bersamaan 24 Muharram 1444 Hijriah. Minggu depan 29 hari bulan kelas kita on macam biasa. Cuma saya nak maklumkan pada awal bulan September, iaitu 5 hari bulan, saya terpaksa batalkan kelas ini sebab saya tidak berada di Kuala Lumpur. Saya tidak berada di mana pula? Saya berada di Kelantan. Ada dua program besar saya di sana. Yang pertama, saya nak buat kem anak soleh di Ma'had Hafiz Baitul Hasan di Kelantan. Yang kedua ni, saya nak mengagihkan bantuan zakat kepada asnaf yang berada di Kelantan. Kali ini saya akan agihkan bantuan barang makan, dan kalau ada duit zakat, saya nak agihkan kepada mereka yang bekerja penarik beca, gelandangan di tepi-tepi jalan. Begitu juga yang bawa kereta sewa, yang bawa teksi, semua saya akan bagi. Jadi tuan-tuan perempuan, ada masa lagi lebih kurang seminggu dua ni. Kalaulah ada rezeki yang lebih ataupun puan-puan nak bagi zakat, nak sedekah kepada mereka, mari saya tolong sampaikan kepada mereka. InsyaAllah kita belikan barang makan dan juga kita bagi duit zakat kepada setiap orang yang saya bertemu nanti, insyaAllah. Dan tuan-tuan, program ni bukan pertama kali saya buat, dah banyak kali dah saya buat sebelum ni, dan saya dah tahu dah tempat-tempat mana mereka berada. Dan tuan-tuan perempuan, tak lain tak bukan, mereka hanya mengucap syukur banyak-banyak pada Allah. Dan ada yang menangis. Perempuan pasal aku tak sangka, mereka tak kenal saya tak kenal mereka, tiba-tiba datang bagi bantuan. Allahu Akbar. Jadi perempuan, bantulah ya golongan asnaf, terutamanya asnaf fakir miskin di luar sana. Ramai orang yang susah, bukan sahaja di Kelantan, malahan di seluruh negara, seluruh Malaysia kita ni ada orang miskin. Jadi tuan-tuan perempuan, kita yang kena cari mereka, bukan mereka datang pada kita. Dan di tempat saya, di Baitul Hasan, di pejabat saya, boleh dikatakan hampir setiap minggu ada sahaja orang call di pejabat saya minta bantuan. Ustaz, ada beras tak Ustaz? Saya tak nak lain, saya nak beras je Ustaz. Ya Allah, tuan-tuan, kalau perempuan dengar adalah keluarga yang minta beras, apa perasaan tuan-tuan? Nak bantu ke tak nak bantu? Sudah tentu nak bantu tuan-tuan. Ya Allah, takkan beras 5 ribu kita tak mampu nak bagi kan? Jadi itu sebab di pejabat saya dah standby dah. Pack barang makan beras memang dah standby di pejabat saya, sebab setiap hari boleh dikatakan setiap minggu lah mesti ada keluarga asnaf orang luar di luar sana yang susah yang minta bantuan kepada kami. Jadi kami bagilah bantuan di setakat mana yang boleh. Dan ada baru-baru ni minta susu anak. Dia kata, Ustaz, anak saya kecil 5 orang Ustaz, minum air teh, tak mampu nak beli susu, minum teh. Teh tu diminum bagi kepada anak ni umur 3 bulan tak salah saya. Allahu Akbar. Sedih saya rasa tuan-tuan, sebab apa? Masih ada lagi orang susah di negara kita ni. Jadi tak apalah, muncullah ada NGO saya ni. Jadi saya belikan terus, kita belikan susu, kita belikan pampers, dan saya minta mereka datang. Memang betul, dia bawa anaknya 5 orang tuan-tuan, kecil-kecil belaka. Allahu Akbar. Suami kat mana? Suami masuk penjara, ditangkap polis. Allahu Akbar. Macam-macam tuan-tuan, masalah rumah tangga ya. Jadi inilah tuan-tuan, mudah-mudahan doakanlah rezeki ada pada mereka. Dan saya sebagai NGO hanya menyampaikan kepada mereka yang berhak. Jadi puan-puan boleh niatkan sedekah, niatkan infak ataupun apa sajalah, zakat dan sebagainya, fidyah. Tuan-tuan puan-puan mungkin nak bayar fidyah, jangan risau, bagi kat saya. Ustaz, saya nak bagi beras saja. Boleh, tak ada masalah. Kalau mampu beli beras, bagi kat saya beras. Dan kalau tak mampu, bagi duit kat Ustaz. Dan puan-puan boleh, saya akan belikan beras dan kita akan bagi kepada mereka. Ustaz, satu hari berapa? Satu cumpak tu kiranya macam mana? Kira macam gini tuan. Kalau satu hari kita tinggal puasa, anggarannya lebih kurang kalau dengan duit RM5. Senang cerita, RM5 satu hari. Maknanya kalau 30 hari tinggal puasa, maknanya RM150 lah kali dengan 30 hari. 5 kali dengan 30, itu kalau setahun. Tapi kalau sudah bertahun-tahun tinggal tak sempat nak ganti, maka tuan-tuan fidyah ini berganda. Jadi tengoklah berapa tahun tuan-tuan kan. Contohnya 150 untuk setahun. Tiba-tiba Ustaz dah 10 tahun saya tak ganti anti Ustaz, ataupun saya tak teringat dan sebagainya, maka kena gandakan dengan 10, bermakna jadi RM1,500. Itu fidyah. Dan untuk banyak lanjut, siapa tak tahu nak kira fidyah, tolong call Ustaz, hubungi saya bila-bila masa. Ataupun Ustaz-Ustaz lain di luar sana pun ramai juga yang hebat-hebat, puan-puan boleh hubungi dan saya boleh menyalurkan bantuan itu kepada mereka yang layak, insya-Allah. Baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, inilah kerja saya. Selain pada saya mengajar, adalah sikit sebanyak kita beramal jariah, kita bantu orang susah di luar sana ya, insya-Allah. Baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, sedar ke tidak kita setakat hari ini sudah belajar berapa bab? Sudah belajar 2 bab Pak Ustaz. Daripada 2 bab tu berapa hukum tajwid di dalamnya? Puan-puan jangan kabur Ustaz, 2 bab 2 hukum. Tidak. 2 bab ni ada sebanyak 8 hukum tajwid. Bab yang pertama 5 hukum. Ingat lagi tak?
Bab yang kedua latest minggu sudah baru kita cerita. Bab yang kedua berapa hukum minggu sudah? 3 hukum. 5 campur 3 berapa? 8 hukum tajwid. Itu kalau Ustaz tanya hukum tajwidnya 8 Ustaz. Tapi kalau babnya baru kami belajar 2 bab. Dan puan-puan kena ingat, dalam tajwid tahap 1 ini puan-puan kena settlekan, kena belajar dengan Ustaz sebanyak 5 bab. Ya, dan puan-puan jangan risau siapa yang baru masuk kelas kita ni, yang tertinggal dan sebagainya, insya-Allah ini pusingan pertama, nanti ada second round, ada pusingan kedua. Pusingan kedua saya ulang balik daripada awal apa yang saya dah ajar kepada tuan-tuan puan-puan sebelum ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan cara ini puan-puan tidak akan tertinggal dalam kuliah Ustaz insya-Allah. Tapi jangan pula kalau macam tu Ustaz, esok lusa minggu depan dan sebagainya saya tak datang kelas Ustaz, saya datang bila Ustaz masuk second round. Jangan gitu puan-puan. Puan-puan kena datang sekarang supaya second round nanti puan-puan bertambah faham apa yang diajar oleh guru ya insya-Allah. Jadi saya nak buat ringkasan. Sebenarnya apa yang puan-puan kena faham dalam 2 bab ini adalah yang pertama, puan-puan kena faham bab 1, kita ni sudah mempelajari tentang hukum nun mati dan tanwin. Betul? Yeah. Nun mati dan tanwin. Kena sebut nun mati dan tanwin. Jangan sebut nun mati saja. Kena sebut nun mati dan tanwin. Ini bab 1. Kemudian satu lagi bab yang kedua. Ini setakat ini kan yang kita dah belajar, iaitu hukum min mati. Okey, baik. Yang ni saya lagi kita bincang. Sekarang ni saya nak ingatkan tuan-tuan tentang tajuk yang pertama ni, bab 1, hukum nun mati dan tanwin. Ulama kata nun mati dan tanwin itu apa? Kita dah bagi tahu dah sebelum ni, iaitu huruf nun yang bertanda mati sama ada nampak matinya atau tidak nampak pada tulisan. Itu merujuk kepada nun mati. Tapi kalau tanwin merujuk kepada baris 2, sama ada di atas, di bawah ataupun di depan. Itulah ceritanya. Dan tuan-tuan kata ulama Quran, apabila nun mati ni ataupun tanwin, kami jumpakan dia dengan huruf hijaiyah, alif batta sampai ya, maka nanti terhasillah berapa hukum tajwid? 5 hukum yang dimulai dengan idgham ma'al ghunna. Bukunya dia dekat nota ustaz ada pada muka surat 18. Start dari dapat muka surat 18 sampailah muka surat 26. Itulah ceritanya hukum nun mati dan tanwin. Jadi puan-puan boleh rujuk selaklah apa yang patut diselak di situ ya. Nombor 2 apa ni puan? Idgham bila unna. Okey. Yang ni puan-puan kena fahamkan. Dan kalau mampu hafal kena hafal lah. Kalau tidak mampu menghafalnya puan-puan fahamkan saja. Okey, yang ketiga apa dia? Iqlab. Dan yang keempat apa dia? Ikhfa hakiki. Dan yang kelima sudah tentu izhar haki. Ini dah kita belajar dah 2-3 kali kita ulang hukum ini ya. Dan puan-puan saya tak mengajar sekaligus 5 hukum tidak. Satu kelas saya mengajar mungkin 1 hukum atau 2 hukum saja. Betul tak? Supaya puan-puan betul-betul memahami apa yang diajar. Jadi puan-puan ustaz, apabila kami dah habis belajar 5 hukum ni, apa yang patut kami faham? Tak lain tak bukan kamu kena faham yang pertama, cara nak kenal hukum ini. Jadi untuk mengenali hukum ini, ulama telah meletakkan huruf-huruf tertentu bagi setiap hukum ini. Dan huruf-huruf mereka ini sama ke tak sama? Jadi puan-puan sendiri maklum, huruf hijaiyah ada berapa? 29. Alif batta sampai ya tu 29 huruf kan? Jadi pecahannya begini. Nak tahu perbezaan setiap hukum ni ulama dah tentukan hurufnya itu sendiri. Dan puan-puan jangan ubah sampai bila-bila, sampai ke hari kiamat jangan ubah. Itulah hurufnya. Contohnya kalau puan-puan masih ingat lagi, bukalah buku tajwid ustaz. Kalau rasa tak ingat, buka buku tajwid ustaz. Ini nama al-gunnah. Ada berapa hurufnya? 4. Apa dia? Ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Jadi nanti apabila nun mati atau tanwin jumpa dengan salah satu 4 huruf ni, maka layaknya nama hukumnya apa? Idgham ma'al ghunna. Satu. Yang keduanya, idgham bila guna. Huruf ni tak banyak berapa? Apa dia? Lam ra. Ataupun kalau Ustaz sebut ra lam? Betul, tak ada masalah. Ustaz memang tak itulah ra lam boleh, lam ra pun boleh, tak ada masalah. Bagus. Puan-puan, seterusnya yang ketiga. Hukum apa tu? Iqlab dia. Hurufnya banyak ke sikit? Satu je. Tak banyak, satu je. Apa dia? Ba. Ustaz betul jawapan kami. Ustaz memang dah betul. Sebab apa kita tengok buku, alhamdulillah. Bila tengok buku tu insya-Allah dah selamat. Yang tuan akan selamat sama jawapan yang ada pada buku. Okey. Setakat ni sudah berapa hukum? 3. Hukum yang keempat ingat lagi tak namanya ikhfa hakiki. Sebut dulu. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni hurufnya banyak. Ada berapa? 15. Ada 15.
kata no discount. Maknanya perempuan tak boleh tolak ustaz. Saya rasa saya nak 10 je. Saya tak boleh. Perempuan kena sebut 15 huruf. Jadi sama-sama lah kita sebutkan. Tengok buku tak ada masalah. 1, 2 mula. Tazajim. Terus Dal Zai. Mana ada roh perempuan? Dal Zai. Siapa sebut roh tadi salah ni? Dal Zai sebut. Lagi? Sada. Lagi? Oh, lagi? Baik, perempuan perhatikan. Walaupun hurufnya banyak, sama tak 15 huruf ni dengan huruf-huruf di atas? Tak sama. Dia takkan sama sampai bila-bila. Dan perempuan jangan pandai-pandai mengubah pula. Ustaz, saya rasa minggu ni saya tak nak sebut fakokaf. Saya nak sebut ya Allah minum nak masuk ke sini. Tak boleh perempuan. Sebab apa? Hukum ini adalah ditentukan oleh para ulama Quran. Jadi kalau perempuan salah huruf ataupun bertukar huruf, maka perempuan sudah melakukan kesalahan ataupun kesalahan dalam pembacaan Quran nanti. Dan yang terakhir, sudah tentu nama hukum ni izhar. Kalau ni dan hurufnya, kalau ini sudah 4 campur 2, 6 campur 3, 7 campur 15. 7 campur 15 berapa? 22 huruf. Baki huruf 6 huruf. 6 huruf itu adalah kepunyaan izhar. Apakah huruf itu? Alif, ha, ha, ain, ada setengah ulama kata 7 huruf. Kalau 7 huruf, ni apa ni? Alif dengan hamzah dipisahkan. Jadilah 7 huruf. Kat sini perempuan jangan berbalah tau. Jangan berbalah dengan kawan. Ustaz, kawan saya tak geng ni lah sebab dia kata 6 huruf. Saya kata 7 huruf. Jangan perempuan. Kita sama-sama ulama mengatakan bahawa alif ini boleh dipecahkan kepada 2. Sama ada kamu nak sebut hamzah dengan alif boleh, ataupun kamu nak sebut alif saja pun tak apa, tak ada masalah. Jadi hurufnya mesti ada ini. Alif, ha, kos, bud, ain, ha. Ustaz, setelah kami memahami huruf-huruf ini, apa lagi yang kami patut faham? Sudah tentu yang paling mustahak adalah apa kena tahu yang mana hukum dengung, mana tidak berdengung. Jadi Ustaz dah ajarlah bagaimana kaedah membacanya dalam mengikut buku tadi Ustaz. Dan kita telah pun rumuskan bahawa daripada 5 hukum yang kita dah belajar dalam tajwid, dalam hukum nun mati dan tajwid bab 1, maka kata ulama ada berapa hukum yang kena baca dengung? 3. Ada 3 hukum. Yang pertama, maka kita buatlah tanda D. D itu dengung. D itu dengung. Lagi? Itulah pun D juga dengung. Lagi? Dan D juga dengung. Jadi ada berapa hukum yang berdengung? 3. Dan dengung itu adalah bunyi sengau dalam rongga hidung kita. Dan bunyi sengau itu nak berapa lama? 2 apa? 2 harakat. Bukan 2 rakaat pokoknya. Jangan salah sebut kalau 2 rakaat lama sangat tu. 2 harakat saja tak, ataupun 2 second tuan ya. Okey, selesai. 3 hukum ni mesti kena baca dulu Ustaz. Kalau kami tak dengar apa kesilapan kami Ustaz? Apa kategori kesilapan kami? Kata ulama-ulama tajwid, hukum bacaan kamu jadi makruh. Jadi apa? Makruh. Tahu makruh? Makruh tu apa? Buat tidak berdosa tinggal dapat pahala. Yes. Perempuan buat tidak berdosa tinggal dapat pahala. Jadi perkara makruh ni elok buat ke elok tinggal? Elok tinggal, jangan buat, supaya perempuan dapat kesempurnaan bacaan yang terbaik daripada kita insya-Allah. Jadi perempuan tengok ni. Ada 3 hukum ni mesti baca dengung salah. Tetapi jangan lupa ada 2 hukum. Yang pertama idgham bila buda. Yang kedua izhar halqi. Yang kedua hukum ni disebut tidak dengung. Pangkah di itu maksudnya tidak dengung lah. Jadi sebut juga pangkah di tidak dengung. Jadi perempuan, kesimpulannya kita ada 5 hukum, 3 dibaca dengung, 2 tidak dibaca dengung. Dan bila tidak dengung maksudnya apa puan? Maksudnya jelas. Maksudnya bukan jelas. Tidak dengung maksudnya tidak bunyi sengau. Tak ada bunyi sengau dan tidak ada kiraan. Jangan tunjuk jari dah. Kalau tadi dengung tunjuk jari, jangan tak usah tunjuk apa-apa. Senyap sudah ada. Ya? Dan perempuan jangan salah faham tau. Tidak dengung ni bukan bermakna kita jelas. Tidak. Jelas itu merujuk kepada izhar. Tidak dengung maksudnya tidak bunyi sengau dan tidak ada kiraan harakat padanya. Jadi perempuan kena faham kat situ ya. Jadi perempuan inilah 5 hukum di bawah tajuk apa?
nun mati dan tanwin yang kita dah belajar. Puan-puan jangan risau siapa yang tertinggal bas ataupun tertinggal daripada kuliah Ustaz ni. Nanti saya akan datang, saya ulang balik semua hukum ni daripada yang mula-mula dalam makna sampailah hukum yang terakhir, insya-Allah. Tapi dengan syaratnya tuan-tuan kena ada depan Ustaz lah. Kalau puan-puan tak ada depan Ustaz, maunya Ustaz ada pusing video je. Allahu Akbar. Jadi puan-puan ada apa-apa nak tanya tak tentang 5 hukum ni? Oh ya, yang ketiga saya nak ingatkan perempuan ya. Apabila kita fahamkan, oh Ustaz, huruf ni saya dah tahu dah Ustaz. Saya tak hafal pun saya tengok buku. Boleh ke Ustaz? Boleh, jawapan ni tak ada masalah. Ustaz, dengung ni macam mana? Adakah kaedah bacaan kalimah 5 hukum ni sama? Jawapannya tidak sama. Contohnya, dengung pada idgham ma'rufah lagi senang berbeza dengan hukum ikrab dan juga ikhfa hakiki. Daripada 3 hukum ni, yang berdengung, idgham ma'rufah, ikrab dengan ikhfa hakiki, yang paling senang kita baca adalah idgham ma'rufah. Yang paling mencabar adalah ikhfa hakiki sebab huruf ni banyak. Ingat tak Ustaz sebut hari tu ikhfa hakiki ada 3 jenis kan? Kita ada ikhfa hakiki apa? Sughra, kubra dengan wusta. Sampai macam tu ulama buat dalam kitab-kitab tajwid. Dan tuan-tuan puan untuk mahir dalam ikhfa hakiki, pesan untuk guru saya, kamu kena berguru, bertelaki ataupun semak bermusyafahah dengan guru. Maksud musyafahah tu kena tengok Ustaz buat baru puan-puan boleh buat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan, jadi 3 hukum ni tadi dia punya kaedah dengungnya berbeza tau. Kalau kita dalam makna, puan-puan kena masukkan dulu bacaan nun mati dan tanwin ke dalam huruf ya wa minun, barulah kita dengungkan. Tapi kalau ikrah, ulama katakan kamu boleh tutup bibir ataupun rendahkan sedikit bibir. Untuk ikhfa hakiki pula kamu kena sembunyikan sebutan nun mati dan tanwin kepada semua huruf-huruf ini, barulah kamu dengungkan 2 harakat. Manakala hukum yang tidak dengung melibatkan 2 hukum, iaitu idgham bila guna dan izhar harfi. Antara 2 hukum ni, mana yang paling senang kita baca? Izhar harfi lah. Pasal apa? Nyata terang jelas. Idgham bila guna pun senang juga, tapi kena ingat, kamu kena masukkan dulu nun mati atau tanwin ke dalam huruf ini, baru kamu baca tidak dengung. Untuk izhar lagi senang, kamu jelaskan sajalah bunyi nun mati dan tanwin. Dan itulah cara kaedah bacaan izhar harfi. Jadi puan-puan ada soalan tak nak tanya tentang 5 hukum ni? Tak ada. Kalau tak ada, saya nak tumpukan kepada hukum yang minggu sudah ni. Dan minggu sudah, Ustaz yakin puan-puan mungkin ada yang faham, mungkin ada yang masih sama-sama. Ustaz, saya masih sama-sama apa cerita minggu sudah Ustaz. Ataupun Ustaz, minggu sudah saya tak datang. Ustaz akan jawab tu puan-puan. Tak dapatlah dengar apa kuliah kita pada minggu sudah. Ya, walaupun mungkin ada rakaman, tetapi rakaman kadang-kadang tak sama seperti mana kita berada di dalam kelas. Jadi mari saya ulang semula hukum mim mati di bawah tajuk mim mati bab yang kedua yang tuan-tuan dah belajar minggu sudah. Oh ya, kalau tak silap saya, ada latihan tuan-tuan kena buat pada minggu sudah, betul ke? Muka surat 8 dah siap ke belum? Muka surat 8, betul ke tidak? Tak buku bawa. Ha? Tak apa. Jangan risau. Siapa yang tak buat ataupun tak siap ataupun tak tahu nak buat apa latihan, puan-puan hari ini kita sama-sama buat muka surat 8. Tapi sebelum kita buat latihan ni, puan-puan dengar dulu cerita tentang hukum mim mati supaya puan-puan dapat buat latihan ni dengan sempurna sekejap lagi. Baik puan-puan, cuba sebut dulu nama hukumnya bab yang kedua kita ni. Kalau tengok buku tajwid Ustaz, sekejap ya. Kalau tengok buku tajwid Ustaz, dia bermula pada muka surat 27. Bermula pada muka surat 27. Cuba sebut sama-sama hukum mim mati. Apa dia mim mati? Baik, hukum itu adalah kaedah. Mim mati itu merujuk kepada huruf mim bertanda mati. Ikut sama ada matinya nampak atau tidak nampak pada tulisan. Itulah merujuk kepada makna mim mati. Sekali lagi diulang ya. Apa dia mim mati? Iaitu huruf mim yang bertanda mati sama ada nampak atau tidak nampak matinya pada tulisan. Dan puan-puan kena sedar ya, dah 10 tahun dah kita baca Quran puan-puan. Bentuk mim, huruf mim macam mana bentuk huruf mim? Dalam Quran ada berapa bentuk tuan? Ada 2. Satu yang berbaring, betul? Satu lagi yang melegok, yang berdiri. Jadi puan-puan kena faham. Nanti dalam Quran nanti mim ada 2 bentuk, sama ada yang begini ataupun yang melegok. Inilah 2 bentuk mim, ya. Dan puan-puan, apabila mim mati, cuba tengok. Tapi sebelum tu kita tengok dulu saya punya ayat muka 5. Apabila mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah, maka terhasillah 3 hukum tajwid. Terdapat 2 keadaan mim mati dalam Quran bersama Uthmani. Ada berapa keadaan mim mati? Ada 2 bentuk mim mati dalam
kali nanti dalam Quran kita. Yang pertama sebelah kiri, sekiranya mim mati itu, mim itu kosong, tak dapat apa-apa, tak kisahlah bentuknya menegak ke, berbaring ke, maka ulama pesan hukum bacaannya pertama sebut idgham, yang kedua atau ikhfa, yang ketiga atau ghunnah. Sebut apa makna idgham, ikhfa, ghunnah? Masuk, tersembunyi atau bingung. Jadi puan-puan tolong catat pada buku tadi masing-masing. Idgham itu maknanya masuk, ikhfa itu tersembunyi, manakala ghunnah itu dengung. Manakala yang sebelah kanan, bentuk yang kedua, mimnya nampak mati di atas huruf mim tersebut. Puan-puan biasa tak jumpa macam ni dalam Quran? Agak-agak banyak ke tak banyak? Siapa khabar banyak, maknanya tuan-tuan perempuan rajinlah mengaji Quran. Siapa yang khabar, ustaz saya tak pasti banyak ke tak banyak, maknanya perempuan sah, tak kenal hukum lagi dah tu. Allahu Akbar. Sebenarnya dalam Quran nanti begitu banyak huruf mim yang nampak mati seperti ini. Maka kata ulama, hukum bacaannya mesti izhar. Cuba sebut izhar. Apa makna izhar? Nyata, terang, jelas. Dah cukup. Itu setakat itu saja yang puan-puan kena faham tentang dua bentuk mim mati yang ada dalam Quran. Jadi puan-puan standby ya, kejap lagi kita akan jumpa dua bentuk ini bila kita membaca Al-Quran. Jadi marilah kita sebutkan 3 hukum di bawah mim mati. Yang pertama ulama namakan apa tu? Yang pertama sebelah kiri, idgham syafawi. Yang kedua, ikhfa syafawi. Yang ketiga, izhar syafawi. Senang ke susah nyebut hukumnya? Senanglah ustaz. Syafawi kami tak payah ingat ustaz. Ujung-ujungnya semua sama. Syafawi. Yang kami kena ingat di awal, sama ada yang pertama idgham, yang kedua ikhfa, yang ketiga mesti izhar. Puan-puan, minggu sudah ada ustaz khabar dalam kelas. Apa makna syafawi? Kebibiran. Jadi anak cucu tanya, mak, abah, abang, kenapa dah ketiga-tiga hukum namanya syafawi? Puan-puan nak jawab apa? Kebibiran. Iya dah kebibiran, betul lah. Kebibiran. Apa kena kebibiran? Apa pun jawab ini, jawab. Biar ustaz soalan saya jawab. Kalau anak cucu tanya, kenapa hukum ni namanya syafawi? Sebab dia melibatkan sebutan mim mati. Nak sebut huruf mim mati mesti guna bibir. Cuba sebut mim mati. Bukan itu. Am sebut. Apa jangan sebut mim mati macam tadi. Kalau sebut mim mati macam tadi, itu dalam bahasa Melayu kita Allahu Akbar. Puan-puan kena bayangkan mim tu mati. Jadi bila mim tu mati, bacaannya begini puan. Apa yang digunakan bila sebut mim tadi? Bibir. Maka itu sebab dinamakan syafawi. Bagi tahu pada cucu, kamu ni bila nak sebut mim sesat lagi, tak boleh guna lain melainkan anggota bibir dan juga bunyi sengau mesti ada dalam hidung kamu. Itulah anggota yang terlibat. Maka oleh kerana banyak menggunakan bibir, maka disebut sebagai syafawi. Okey, baik. Mari kita tinjau hukum yang pertama, muka surat 28. Silakan. Apakah nama hukum yang pertama tadi? Idgham syafawi. Sebut sama-sama sekali lagi. Idgham syafawi. Okey, puan-puan, apa makna idgham kat situ? Memasukkan syafawi ke bibir. Baik, hukum yang pertama disebut sebagai idgham syafawi. Saya tulis balik ke sini ya, supaya puan-puan nampak apa yang kita dah belajar pada minggu sudah. Yang pertama idgham syafawi. Baik, maknanya sudah ada dalam otak ustaz. Sekarang ni bagaimana cara nak kenal? Kata ulama, pertemuan antara sebut mim mati dengan satu huruf dalam dua kalimah sahaja. Dan puan tahu tak, satu-satunya huruf idgham syafawi apa? Mim juga. Jadi kesimpulannya tengok whiteboard. Apa jumpa apa jadi idgham syafawi? Iaitu kata ulama apabila mim mati. Ni, ini namanya mim mati tau. Jangan pula apa-apa, ustaz saya tak tahu mim apa ni. Ini jawabnya mim mati. Bertemu dengan apa? Satu huruf saja. Apakah satu-satunya huruf? Huruf mim. Jadi saat lagi kita kata begini, apabila mim mati bertemu dengan mim yang bersatu dalam dua kalimah, maka ini namanya idgham syafawi. Susah ke senang nak cakap hukum ni? Senanglah ustaz. Mim mati jumpa dengan mim satu, maka itulah idgham syafawi. Tapi kena ingat,
pastikan dia tidak bercantum ataupun pastikan dia berpisah pada tulisan, baru disebut sebagai dua kalimah. Ustaz, kalau kami nampak dia bercantum, maka perempuan itu bukan idgham syafawi, itu hukum tak belajar lagi. Allahu Akbar. Sekarang ni tuan-tuan, apakah satu-satunya huruf idgham syafawi tadi? Mim. Perempuan dah hafal ke belum? Dah hafal pun huruf ni satu je. Udahlah Ustaz. Allahu Akbar. Ustaz, kalau kami tak hafal lemah benda, ingatan kami Ustaz. Dah hafal Ustaz, alhamdulillah. Kalau tak hafal, tengok je lah buku tadi Ustaz, ada belakang jawapannya. Baik perempuan, sekarang ni yang paling penting juga bagaimana teknik kaedah nak membaca idgham syafawi. Cuba tengok buku tadi Ustaz pada muka surat 28. Masukkan mim mati, sebut ke dalam huruf mim bersatu dan dibaca dengan dua harakat. Oh, kaedah bacaannya senang Ustaz. Masukkan, tengok ya. Masukkan apa? Mim mati ke dalam mim sabdu. Masukkan mim mati ni ke dalam mim bersabdu dan dengung dua harakat. Ini ringkasannya. Jadi tuan-tuan, apakah poin penting di sini? Yang pertama masuk. Yang keduanya dengung dua harakat. Bila kita masukkan mim mati tuan ke dalam mim bersabdu, bermakna yang kita baca sat lagi mim mati ke mim sabdu? Mim sabdu. Mim mati tak usah baca. Jadi apabila mim sabdu kita baca, maka kita kena bunyilah dengan dua harakat. Sebab setiap mim bersabdu memang kena bunyi sengau. Dan sengau yang kita buat mesti dengan kadar berapa? Dua harakat, iaitu dua kiraan tuan. Baik, bagaimana contoh yang paling simple? Tengok di hadapan. Ini sudah Ustaz bagi bagi contoh ni rasanya. Puan-puan tengok contohnya ya. Contoh. Okey, satu kalimah. Dua kalimah, minta maaf. Dua kalimah. Dulu masa saya belajar, Allah Tok Guru saya ajar contoh yang ini. Kalau kamu boleh baca contoh ni, ada harapan kamu untuk membaca hukum ini, insya-Allah. Tengok ni. Ingat tak dulu masa kita belajar mukadam, kita ngeja dulu kan? Mim mati depan hum, betul? Mim sabtu di atas ma, tolong baca baca tak cukup ni dua harakat tu pun. Pastikan dua harakat sengaunya. Sebut. Kalau perempuan baca macam tadi yang mula-mula, ini aja tak ada dua harakat, hukum bacaan perempuan makruh. Makruh apa maknanya makruh? Buat tak berdosa, tinggal dapat pahala. Jadi perkara makruh ni elok buat ke elok tinggal aja? Elok tinggal, jangan dibuat. Jadi kalau begitu Ustaz, kami kena bacalah betul-betul dengan dua harakat. Sekali lagi ulang. Sebut. Kesian Ustaz seorang kerja minggu. Anak murid tak kira perempuan kira. Ustaz kami kira dengan hati lah Ustaz. Tak apa perempuan. Bertenang. Perempuan kena kira tau. Saya dulu kena kira, kena tunjuk jari macam ni. Sebut. Bagus. Allah Tok Guru saya kata, kalau kamu nak kira harakat, kamu boleh buat kiraan sama ada tutup jari ataupun buka jari kamu pun boleh. Boleh belaka dua-duanya. Jadi puan-puan, perasan tak kita ada bunyi sengau tadi dua harakat, maka itulah namanya idgham syafawi. Tetapi kalau ditanya, apa jumpa apa jadi hukum idgham syafawi di sini? Mati buat dengan. Maka nanti dalam tulisan ajar dalam muka Ustaz ni, puan-puan kena gariskan kat sini tau. Kena gariskan. Lepas tu untuk menunjukkan di dua kalimah, tuan-tuan tengok. Mim mati dengan mim sabdu ni cantum ke berpisah? Berpisah. Maka inilah dinamakan dua kalimah. Sekali lagi dia ulang. Sebut. Bagus. Ataupun contoh yang lain. Contoh yang lain pun ada. Lakum sebut. Nampak tak dekat sini mim mati juga. Berjumpa dengan mim besar tu. Cantum kau berpisah. Maka tu namanya dua kalimah. Maka layaklah dipanggil hukumnya idgham syafawi. Sekali lagi diulang. Lakum sebut. Alhamdulillah. Susah ke senang jadi bacaan? Sekiranya puan-puan memahami hukum ni ataupun puan-puan ada bibir yang sempurna, maka tak ada masalah nak membacanya. Sebab apa? Hanya perlu gunakan bibir dan puan-puan dalam masa yang sama kena bunyi sengau dalam rongga hidung kita selama dua harakat. Puan-puan, cuba kita baca contoh dalam buku tadi Ustaz. Ada 4 contoh. Ini contoh yang lengkap ya dalam buku ni, saya ambil daripada Quran ni.
wa bainahum mitsaq. Puan-puan, boleh tak gariskan mim mati jumpa mim sabdu? Boleh gariskan? Ada garis dah Ustaz minggu sudah, alhamdulillah. Kemudian kalau puan-puan takut lupa apa yang disebut sebagai dua kalimah, maka puan-puan bubuh sengkang di antara mim mati dengan mim sabdu. Sekali lagi dia ulang. Wa bainahum mitsaq. Pandai, teruskan di bawah. Fa'anqadhakum minha. Nampak ke tidak mim mati jumpa mim sabdu? Bercantum ke berpisah? Berpisah maka namanya dua kalimah. Maka itulah namanya idgham syafawi. Contoh yang ketiga sebelah kiri. Wa hum muhtadun. Sumpah juga lah Ustaz, kami nampak mim mati jumpa dengan mim sabdu. Berpisah pada tulisan bermakna dia dua kalimah. Maka ini jugalah idgham syafawi. Yang terakhir, ya'idukum maghfirah. Sama juga mim mati jumpa dengan mim bersabdu. Jadi puan-puan, hukum idgham syafawi ini banyak ke tak banyak dalam Quran? Jawapannya banyak juga, tapi bergantung kepada surah apa yang puan-puan baca. Kadang ada setengah-setengah surah tu tak ada langsung idgham syafawi ada. Ada setengah surah tu sikit je idgham syafawi. Tapi kesimpulannya hukum ini ada dalam Quran. Tapi puan-puan jangan duk cari dalam Fatihah tau. Dalam Fatihah tak ada hukum ni tau. Jangan cari. Tapi tu kami nak cari surah mana Ustaz? Kamu carilah surah yang banyak-banyak seperti Al-Baqarah ke, An-Nisa ke, Al-Maidah dan seumpama dengannya, maka insya-Allah kamu jumpa dah dengan hukum ini. Oh ya puan-puan, ada satu kalimah seperti ini. Ingat tak minggu sudah Ustaz bagi? Contoh perhatian. Perkataan apa minggu sudah? Ingat lagi tak? Perkataan mimma ni. Selalu tak kita jumpa kalimah di dalam Quran kan? Cuba sebut mimma. Sebut mimma. Puan-puan jangan duk kabar dia ni dalam syafawi. Pasal apa? Tak cukup syarat. Nak jadi idgham syafawi, dia mesti berpisah antara mim mati dengan mim sabdu. Satu. Yang keduanya, pastikan dalam kalimah ini ada mim mati. Persoalannya, mimma ni puan-puan nampak ke mim mati? Tak nampak. Yang kami nampak mim tu berbaris di bawah dengan mim bersabdu. Betul? Dan Ustaz, mereka ni nampaknya bercantum. Bila bercantum sah, dia tak cukup syarat untuk jadi idgham syafawi. Maka yang ini kata ulama hukumnya dengung juga. Tapi hukum tak belajar lagi. Dan insya-Allah hukum ni puan-puan belajar minggu depan nanti insya-Allah dengan Ustaz ya. Jadi yang ni kita baca dengan nama hukumnya apa tau? Ulama kata hukumnya wajibul gunnah. Cuba sebut wajibul gunnah. Inilah hukumnya. Insya-Allah minggu depan puan-puan jangan tak datang ke Ustaz. Sebelum kita bercuti, minggu satu lagi, minggu depan Ustaz nak ajar hukum ni wajibul gunnah. Dan puan-puan beza tak? Dia punya kaedah tulisan antara idgham syafawi dengan wajibul gunnah. Beza tak? Kalau idgham syafawi dia perlukan mim mati tuan. Kalau wajibul gunnah tak perlu mim mati. Dia nak mim sabdu saja. Jadi untuk maklumat lanjut berkenaan dengan wajibul gunnah, minggu depan tolong datang kuliah Ustaz. Jadi tuan-tuan, nampak tak perbezaan mana idgham syafawi yang mana bukan idgham syafawi. Oh ya, satu lagi saya nak bagi tahu sebelum kita lanjutkan kepada hukum yang kedua. Bapak ingat tak idgham syafawi ni dia ada 2-3 nama. Betul? Ada 2-3 nama. Kenapa sampai 2-3 nama? Sebab ulama Quran ramai. Bila ramai ulama Quran, maka berbagai-bagai hujah daripada para ulama. Maka kita sebagai orang awam kena raikan pendapat para ulama. Ada setengah ulama sebut idgham syafawi sebagai namanya idgham mislain sagir. Cuba sebut. Mana Ustaz dapat nama hukum tu? Sudah tentu daripada Quran kita ni. Quran yang kita guna ni. Bapak setiap Quran yang puan-puan beli ni, dia ada panduan talian hayat hukum tajwid macam ni. Bapak perasan tak? Setiap satu Quran ni satu buku dia ada 10 jilid. Setiap satu jilid mesti ada satu keping yang ini. Siapa tak ada tolong dapatkan daripada belakang ataupun dapatkan daripada saya. Puan-puan tahu tak? Dekat sini nanti untuk hukum di dalam syafawi,
Ulama tak tulis nama ini tau. Puan-puan jenuh cari tu, puan tak jumpa. Ni, nama ni tak ada. Habis tu dia sebut nama apa? Dia akan sebut kat sini idgham mislain saghir. Sebut nombor 9. Nombor 9 idgham mislain saghir. Ustaz, apa maknanya idgham mislain saghir? Idgham itu maknanya masuk. Mislain itu dua huruf yang sama. Nampak tak dua huruf yang sama dekat sini kan? Kemudian saghir itu merujuk kepada huruf yang bersabdu selepas mim mati. Lepas mim mati nampak tak huruf mim bersabdu? Maka itu sebab dinamakan sebagai saghir. Jadi ginilah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak sebut nama hukum tadi, tuan-tuan suka sebut nama panjang ke nama pendek? Dah apa dah. Kalau nama pendek, maka tuan-tuan sebut je namanya idgham syafawi. Tapi kalau ada ustaz-ustaz lain menyebut dengan nama idgham mislain saghir, maka itu merujuk kepada hukum yang sama. Dan masa saya kecil-kecil dulu belajar, masa saya remaja dulu belajar, arwah tok guru saya mengajar, dia pernah sebut kepada saya, hukum ini juga disebut sebagai idgham mislain ma'al ghunnah. Dia sebut dulu. Ataupun ada setengah ulama dia kata disebut idgham mutamasilain ma'al ghunnah. Pun ada juga. Jadi tuan-tuan nampak sampai berapa nama tadi? 4 nama kan? Tak kisahlah apa-apa nama pun, yang penting merujuk kepada hukum yang sama. Yang sama. Ginilah tuan-tuan ya. Saya tahu tuan-tuan ni rajin belajar. Bapa pergi belajar di online, bapa pergi belajar kat masjid-masjid lain. Kalau ada setengah-setengah ustaz dia sebut nama hukum tu lain daripada apa yang ustaz ajar dalam kelas, tolong bertanya khabar dengan ustaz. Boleh? Tanya khabar ustaz, masa ada ustaz perbahan ataupun selu-selu dah saya senyap dengan ustaz. Ustaz, ada seorang ustaz dia sebut nama hukum-hukum ni, saya tak faham apa makna hukum ini. Adakah sama seperti mana yang ustaz ajar? Ya, puan-puan tolong dapatkan penjelasan daripada saya ya, insya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan selesai hukum yang pertama, kita pergi kepada hukum yang kedua. Hukum yang kedua muka surat 29 buku tajwid ustaz disebut namanya sebagai ikhfa' syafawi. Sebut okey, yang keduanya ikhfa' syafawi. Dulu masa tajwid tahap 1 kita belajar ikhfa' juga, tapi namanya ikhfa' hakiki, tak sama tau. Jangan keliru. Iaitu ikhfa' hakiki, yang ni ikhfa' syafawi. Dan puan-puan cuba tengok dalam buku tajwid ustaz, apa bertemu apa jadi ikhfa' syafawi. Cuba ikut pertemuan antara mim mati dengan satu huruf dalam dua kalimah saja. Ustaz, statement ayat ni serupa macam dengan syafawi ustaz, tetapi kena ingat huruf yang dijumpa ataupun huruf untuk ikhfa' syafawi berbeza dengan idgham syafawi. Kalau tadi huruf idgham syafawi mim satu, tapi kali ini kita akan jumpa huruf ba. Jadi sekali lagi diulang, pertemuan antara mim mati dengan huruf ba dalam dua kalimah sahaja. Baik, ini kasarnya macam mana? Tengoklah whiteboard tu ya. Pertemuan antara mim mati. Mim tak kisahlah berbaring ke ataupun yang legak ke, dan pastikan mim tu tak nampak mati tau macam ni, kosong saja. Tapi kita sebut sebagai mim mati. Jumpa dengan satu huruf, apa nama huruf ni tadi? Ba dalam dua kalimah sahaja. Inilah ceritanya ikhfa' syafawi. Dan puan-puan, sampai bila-bila puan-puan kena ingat huruf ikhfa' syafawi hanya satu, iaitu ba sahaja. Kalau tadi mim, kali ini huruf ba. Berbeza ya, tak sama. Dan ni yang paling mustahab, kaedah bacaan ikut ustaz, meringankan sebutan huruf mim mati, atau merenggangkan sedikit bibir, dan dibaca dengung dua harakat. Baik, untuk hukum ikhfa' syafawi ini ada berbagai hujah daripada kalangan ulama, tetapi apa yang saya boleh simpulkan di sini, cara nak membaca ikhfa' syafawi yang pertama, puan-puan bolehlah meringankan sebutan mim mati, atau yang kedua merenggangkan sedikit bibir. Pilih salah satu ya. Kaedah ni sama ada puan-puan nak fahamkan meringankan sebutan mim mati ataupun merenggangkan sedikit bibir. Sama lah maknanya tu puan-puan. Dan yang paling mustahak nanti, kamu kena dengarkan dua harakat. Dan dengung dua harakat. Jadi yang ni tuan-tuan kena belajar dengan ustaz, bagaimana yang dikatakan meringankan ataupun merenggangkan sedikit bibir.
Maksudnya nanti, oleh kerana hukum ini namanya ikhfa, maksudnya apa? Tersembunyi, ataupun dalam bahasa lain ikhfa itu samar-samar. Maka saat lagi tuan tak boleh tutup rapat bibir tu. Kalau tak tutup rapat, kami nak buat macam mana ustaz? Kamu renggangkan bibir kamu ataupun ringankan sebutan mim mati. Tetapi jangan lupa, apabila kamu renggangkan bibir, kamu kena pastikan hukum ini dibaca dengan dua harakat. Okey, contohnya bagaimana? Yang paling senang. Contohnya, ni paling senang. Kalau tuan-tuan boleh baca contoh ni, insya-Allah yang lain tak ada masalah. Tengok ni. Tengok bibir saya. Kalau kita tutup bibir rapat-rapat, contohnya ba, bermakna puan-puan tidak sembunyikan bacaan. Puan-puan tidak ikhfakan. Sedangkan hukum ni namanya ikhfa. Ikhfa maknanya sembunyi. Maka ulama pesan, kamu cuba renggangkan sedikit bibir kamu. Tengok bibir saya. Dan jangan lupa, apa Ustaz tunjuk ni? Dengung dua harakat. Bila Ustaz tunjuk macam ni, dengunglah dua harakat tu. Tengok yang ba, sebut ba. Tengok ya, sekali lagi ba, sebut boleh ke renggangkan bibir tu? Boleh ke? Kalau boleh, maknanya bibir puan-puan sihat dah tu. Alhamdulillah. Ni puan-puan, ada juga pelajar saya yang bibirnya tak sihat. Ustaz, saya tak boleh nak rendang lah Ustaz. Kalau berendang saya baca dia ni Ustaz. Lekor dia suara ni pun ada. Ada dulu pelajar saya. Mungkin umurnya dah lanjut, dalam 40 lebih 90 macam tu. Jadi dia, suara ni tidak konsisten. Maka ulama kata apa? Sekiranya kamu tak mampu renggangkan bibir, maka dalam hal ini ulama bagi toleransi sedikit, di mana kita boleh tutupkan bibir kita. Janji bacaan kamu kena dengung. Contohnya sebut dia macam iklan juga yang kita belajar sebelum ni, hukum iklan. Ingat tak? Iklan ni boleh renggang, boleh tutup bibir, tak ada masalah. Janji kita dengung. Itu sebab ada persoalan dalam kitab tajwid. Ada soalan ya, para pelajar tanya, Ustaz, adakah sama bacaan ikhfa syafawi dengan hukum iklan? Maka ustaz-ustaz menjawab, jawapannya sama. Tetapi kena ingat, iklan mak ayahnya nun mati dan tanwin. Ikhfa syafawi mak ayahnya mim mati. Dia berlainan keluarga. Tapi teknik cara bacaan sama. Dan satu lagi perbezaannya, kalau iklan nun mati atau tanwin jumpa dengan ba. Kalau ikhfa syafawi, mim mati jumpa dengan ba. Kan berbeza kat situ. Tetapi dari segi teknik bacaan, banyak dah buku-buku tadi saya rujuk, jawapan ulama adalah sama. Maknanya, puan-puan boleh tutup bibir, ataupun kalau nak yang terbaik sekali adalah merenggangkan sedikit bibir. Tengok ustaz baca. Ba, sebut kalau mampu. Tapi kalau tak mampu, boleh tutup bibir. Tapi jangan lupa, hukum ini mesti dibaca dengan dengung dua harakat. Puan-puan boleh ke baca sekali lagi last. Ba, sebut Alhamdulillah. Sihat tuan-tuan. Sihat dah bibir puan-puan. Alhamdulillah. Mari kita baca contoh lain dalam buku tajuk ustaz. Ini contoh yang paling lengkap ya. Tengok ya. Fahkum bainahum. Apa kata puan-puan gariskan mim mati bertemu dengan ba di situ. Gariskan di bawah tu supaya puan-puan nampak sampai balik rumah nanti insya-Allah. Sekali lagi tu ulang. Fahkum bainahum. Tapi jangan risau ya, sesiapa yang ada masalah bibir menggeletar dan sebagainya, puan-puan boleh tutup bibir lah, tak ada masalah. Hal ni ulama tidaklah mandatory kita kena baca begitu, kena baca ikhfa ya. Tapi kan kalau dalam tilawah Quran dulu, saya banyak join tilawah Quran puan-puan sampai ke peringkat kebangsaan. Alhamdulillah, bila kami nak tilawah Quran tu kami kena buat kursus dulu, kursus dengan hakim-hakim. Jadi para hakim tunjukkan kepada kami ni macam mana nak mempersembahkan bacaan yang terbaik kepada para jemaah, pada penonton. Jadi dia kata bacaan yang terbaik adalah dengan menenggangkan sedikit bibir. Tapi kalau kamu tak mampu, kamu boleh tutup bibir seperti mana yang ustaz ajar tadi ya. Tapi jangan lupa kena dengung dua harakat. Okey, puan-puan nak tutup bibir ke renggang bibir? Cuba renggang dulu. Kita nak yang terbaik kan? Sekali lagi. Fahkum bainahum. Nombor 2. Ilaihim bihadiyah. Pun sama jugalah, mim mati
Antum bari'una. Nampak tak mim mati jumpa ba? Nampak? Kalau nampak gariskan puan ya. Oh ya, puan kalau takut lupa ataupun tak faham apa dia dua kalimah, maka saya syorkan puan bubuh sengkang di antara mim mati dengan ba itu. Okey, contoh yang keempat sebelah kiri. Ja'ahum bil haqq. Pilih bagi kaedah yang mudah bagi puan-puan ya. Pilih kaedah mana yang paling mudah. Puan-puan kalau rasakan tutup bibir senang, maka puan-puan pilih kaedah itu ya. Tetapi yang terbaik adalah merenggangkan bibir. Tolong gariskan mim mati jumpa dengan ba. Contoh yang berikutnya. Amantu billah. Pun sama juga mim mati jumpa dengan ba. Dan yang terakhir, alaikum biwakil. Alhamdulillah. Puan-puan agak-agaknya baca macam tadi boleh tak dipraktikan di rumah nanti, insya-Allah kalau kami jumpa hukum irfa syafawi. Alhamdulillah. Puan-puan jangan duk cari tahu irfa syafawi dalam Fatihah kompom tak ada. Habis tu Ustaz nak cari kat mana? Cari dalam surah-surah yang panjang. Contohnya Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, Al-Maidah dan seumpama dengannya ya. Okey, dan yang terakhir sebelum kita bincangkan jawapan pada buku latihan, yang terakhir saya nak bawakan hukum yang ketiga. Minggu sudah kita cerita apa dia? Izhar syafawi. Sebut. Izhar syafawi. Baik, apa makna izhar tuan? Kata terang jelas. Apa dia syafawi? Kebibiran. Bila dah ada buku tu sebut hanya lagu kita. Alhamdulillah. Ustaz, tapi kami tak selalu bawa buku. Ya, betul. Kita takkan mana bawa buku ke sana ke sini kan? Itu sebabnya tuan-tuan kena fahamkan, kena ingat hukum ini supaya mudah kita nak mempraktikkan dalam bacaan dan mengajar kepada orang lain. Baik, persoalannya apa jumpa apa jadi hukum ini? Cuba tengok dalam buku tadi Ustaz. Pertemuan antara mim mati dengan 26 atau 27 huruf dalam satu atau dua kalimat. Maknanya gini ya, tuan-tuan, ringkasannya, kalau kedua-dua hukum ni oleh kerana mereka kedua ni berdengung, maka mimnya tak nampak mati, betul? Tapi untuk izhar, mimnya ulama rujuk mati. Jadi senanglah kita sebut Ustaz. Apa jumpa aku jadi izhar syafawi apabila mim mati begini. Jumpa dengan salah satu 26 atau 27 huruf. Huruf apa? Izhar syafawi dah. Dalam satu atau dua kalimah, maka namanya izhar syafawi. Dan cara bacaannya cukup senang. Di mana kata ulama, cuba sebut, menyatakan atau menjelaskan huruf mim mati dan dibaca tanpa dengung. Oh ya, lupa pula kita dah sebut huruf izhar syafawi tadi. Ada berapa hurufnya? 26 atau 27. Kalau 26 bermakna puan-puan kena jangan sebutlah huruf hamzah. Hamzah tu jangan sebut. Tapi kalau 27 huruf hamzah tu kena sebut sekali kan. Okey, sekarang ni dalam nota ustaz ni ada 27 tau hurufnya. Sebab hamzah dengan alif ustaz pisahkan ya. Cuba mari kita sebut huruf izhar syafawi. Alif ta ta, jim ha kha, dal dal ra, zai sin shin, صاد ضاد qa, ضا عين غين, fa qaf kaf, lam nun waw, ha hamzah ya. Kita sebut tak hamzah? Sebut, bermakna hurufnya 27. Tapi kalau ada setengah ustaz dia ngajar hurufnya 26, maka hamzah dia tak sebut. Sebab hamzah dengan alif digabungkan menjadi satu huruf ya. Tapi dalam buku ni ustaz pisahkan. Baik tuan-tuan, tak kisahlah yang tu, yang penting hurufnya banyak atau sedikit. Banyak, lebih banyak daripada huruf tadi ustaz.
Maknanya nanti kalau dalam latihan, dalam ujian, ustaz bertanya, nyatakan huruf izhar syafawi. Puan-puan nak jawab apa? Puan-puan kena tulis, jangan tulis nombor. Ustaz, 26. Bukan 26 saya nak. Saya nak huruf-huruf tadi ditulis dengan lengkap. Boleh? Ustaz, bagaimana kalau saya lupa? Ustaz, saya ni mudah hilang ingatan Ustaz. Maka tuan-tuan buka buku tadi Ustaz, kopi daripada buku dalam kertas soalan, kertas jawapan kita. Boleh perempuan? Jangan risaulah perempuan. Nanti kalau kita ada test, ada ujian, dinamakan sebagai open book test. Jadi perempuan boleh buat dengan menengok buku, tak ada masalah. Tapi hanya kelas saya je, kelas lain wallahualam. Kebanyakan kelas ustaz lain dia tak boleh tengok buku. Tapi untuk kelas saya bagi kelonggaran, puan-puan boleh tengok buku, tak ada masalah. Jadi ambil ujian ustaz nanti. Lambat lagi lah, nanti bulan 2 ataupun bulan 3 tahun depan ya. Baik tuan-tuan. Sekali lagi diulang. Apakah bagaimana cara kaedah bacaan untuk izhar syafawi? Sekali lagi diulang ya. Menyatakan atau menjelaskan huruf mim mati dan dibaca tanpa dengung. Baik, bagaimana contohnya? Tapi sebelum kita tulis kat sini bagaimana membaca izhar syafawi, menjelaskan ataupun menyatakan sama lah tu. Menjelaskan sebutan mim mati dan dibaca tanpa dengung. Bila tanpa dengung maknanya tidak bunyi sengau dan tidak ada kiraan harakat padanya. Jadi kat sini ada 2 poin penting, menjelaskan dan juga tidak dengung. Dan contoh bacaannya cukup senang. Contohnya mim mati jumpa dengan alif. Cuba ikut ustaz. Ini Allah kabul saya ajar sampai hari ini saya ingat lagi. Dia tunjuk saya contoh yang mudah-mudah dulu. Sekejap ni pun kita baca contoh dalam buku. Sekali lagi ni pula. Alif ni tukar kepada huruf lain pula. Apa? Contohnya. Sebut? Bagus. Ataupun tukar kepada huruf lain pula. Cuba sebut. Ataupun tukar kepada huruf lain juga. Sebut? Jadi banyak tak pertemuan hurufnya nanti? Banyak. Tadi kan Ustaz sebut 26 atau 27 huruf. Banyaklah Ustaz. Maka dengar molek-molek. Keberangkalian kita akan jumpa dalam Quran itu juga banyak. Jadi perempuan jangan tak kenal hukum ni. Dan hukum ni senang sangat dibacaannya sebab apa? Kami jelaskan semua sebutan mim mati tadi. Sekali lagi dia ulang. Jangan pula tengok. Jangan disengau pula kat situ. Kalau perempuan buat gitu, hukum bacaannya makruh. Perempuan dan para ulama pesan, arwah guru saya pesan, perkara yang makruh kalau banyak kali kita buat dalam baca Al-Quran, maka hukumnya akan menjadi haram kepada kita. Jadi perempuan tolong elakkan perkara yang makruh ya. Walaupun tidak berdosa bila kita buat, tapi elok perkara makruh tu jangan dibuat selalu. Okey, yang kedua, mumtaz. Sebut. Senang tu, tak payah kira harakat dan tak payah bunyi sengau. Mumtaz. Sebut. Baik, senang. Mari kita baca beberapa contoh dalam buku tajuk Ustaz. Banyak contoh, kita baca beberapa sahaja untuk jimatkan masa. Cuba tengok muka surat 30. Falakum ajrun azim. Apa nampak ke mim mati? Nampak? Kalau nampak cerah mata perempuan tu, alhamdulillah. Gariskan mim mati tu jumpa dengan apa? Alif dah Ustaz kalau saya sebut mim mati jumpa hamzah boleh tak? Boleh juga, tak ada masalah. Sebab alif dengan hamzah sama bunyinya kalau dia berbaris seperti ini. Sekali lagi. Falakum ajrun azim. Gariskan ya, mim mati jumpa dengan alif. Kemudian di bawahnya lam taqdiru 'alaiha. Apa yang puan-puan nak kata izhar syafawi kat situ? Mim mati jumpa dengan ta. Tolong digariskan. Okey, yang ketiga sebelah kiri. Au amdiya huquban. Kalau yang sebelah kanan tadi saya tunjukkan mim mati itu berpisah dengan alif. Mim mati itu berpisah dengan huruf ta, tapi kali ini au amudhiya. Nampak tak perkataan amudhiya? Ya. Mim mati dengan dhad itu bercantum ke berpisah? Bercantum. Maka itu namanya satu kalimah.
Sedanglah berbuat tak payah belajar bahasa Arab pun tak apa. Ustaz saya tak tahu apa maknanya Ustaz. Tak apa, tak ada masalah. Tak wajib pun kita nak memahami makna. Tetapi tuan-tuan yang paling mustahab, bacaan kita tadi mesti dibaca dengan hukum izhar syafai. Ulang suara. Tolong digariskan mim mati tumpak dengan bod pada kalimat itu. Dan ini namanya satu kalimat. Contoh yang berikutnya. Wa amtarna 'alaiha. Serupa juga tapi hurufnya berbeza ustaz. Kali ini mim mati jumpa dengan to. Satu kalimah ke dua kalimah? Mana puan tahu tu satu kalimah? Bercantum pada tulisannya, pandai, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, dulu kan pengalaman saya mengajar Quran, tuan-tuan ada belajar sampai rumah baru ditanya kat ustaz, saya tak faham apa dia satu dengan dua kalimah ustaz. Lah, tadi dalam kelas kenapa tak tanya ustaz? Ustaz saya tak ada idea nak bertanya. Sampai rumah baru saya terfikir, apa makna satu kalimah, apa dia dua kalimah. Jadi sekali lagi saya ulang, satu kalimah bermakna huruf mim mati bercantum dengan huruf izhar. Tapi kalau dua kalimah dia akan berpisah pada tulisannya. Apa pun tak kisahlah satu ke dua kalimah, yang penting bacaannya sama ke tak sama. Bacaannya semuanya sama ke tak sama? Dah sama dah, pasal hukum yang sama, iaitu izhar syafawi. Kadang-kadang izhar senyap tak jawab. Itu izhar senyap bukan izhar senyap. Dia kena izhar syafawi. Allahu akbar. Sebelum saya tutup cerita hukum ni, Ustaz nak khabar ni. Rupa-rupanya berpuluh tahun nak baca Fatihah kan. Ada berapa hukum ni dalam Fatihah kita? Ini sudah Ustaz dah khabar dah. Ada berapa hukum ni? Izhar syafawi ni ada berapa? Yes, ada 4 pandai tuan. Surah Al-Fatihah dia dah tidak tahu ya Tuhan. Allahu akbar. Malu kita dengan Allah Subhanahu wa taala kalau perempuan tidak tahu ada 4 hukum izhar syafawi. Yang pertama ada sebutan alhamdulillah. Perempuan kalau surah lain itu kita tak berapa fasih hukum tak dikira lagi, tapi Fatihah ni sehari semalam berapa kali paling kurang kita baca? 17 kali. Perempuan jangan tidak tahu. Cuba ulang sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini hukum yang pertama yang merujuk kepada izhar syafawi, di mana kalau anak cucu tanya apa jumpa apa, mim mati jumpa dengan dal, bercantum ke berpisah, maka itu namanya satu kalimah. Contoh yang kedua yang merujuk kepada satu kalimah, ya, sudah tentu yang ini. Cuba ikut Ustaz. An'amta. Nampak mim mati jumpa apa? Bercantum berpisah. Cantum, maka ini namanya satu kalimah. Ustaz tak kisahlah cantum ke berpisah Ustaz, yang penting ada mim mati jumpa dengan huruf izhar. Maka nama hukumnya adalah izhar syafawi. Diulang suara. An'amta. Itulah cara Tok Imam membaca Al-Quran atau membaca Al-Fatihah. Mana ada Tok Imam baca Siratal ladzina an'amta, dia dengar kat situ tak ada tuan, tak ada. Kalau ada Tok Imam baca gitu mungkin khilaf ataupun silap pada waktu itu. Kadang Tok Imam pun silap juga membaca, sebab Tok Imam pun manusia macam kita juga tuan ya. Tapi biasanya Tok Imam tidak akan silap untuk membaca hukum ni sebab Tok Imam faham tentang hukum tajwid. Kalau dia baca dengar kat situ, hukum bacaannya jadi makruh dan dia kena tanggung segala bacaan para jemaah ketika itu. Jadi perempuan berat, jadi Tok Imam tahu. Allahu akbar. Apapun tuan-tuan, ini contoh yang pertama dan yang kedua. Contoh yang ketiga dan keempat bagaimana? Iaitu pada perkataan alaihim. Yes, alaihim ghairi. Alaihim ghairi. Cuba sebut alaihim ghairi. Sebut alaihim ghairi. Kali ini mim mati jumpa dengan apa? Okey, nampak? Bercantum ke berpisah tu? Berpisah. Maka itu namanya dua kalimah tuan ya. Cuba ikut Ustaz. Alaihim ghairi. Alaihim ghairi. Him ghairi itu jangan dengar. Kena baca dengan izhar ya. Dan kalau perempuan dengar, Ustaz saya juga saya nak dengar juga Ustaz, maka hukum bacaan ini jadi makruh. Okey, yang terakhir sudah tentu alaihim wala. Alaihim wala dhalim, biasa kita baca tu kan, tapi kita sebut ni je. Alaihim wala, sebut alaihim wala. Adapun takut keliru, korban buang lah ni buang. Sebut macam ni pun okey dah. Dan menunjukkan dia izhar syafawi.
alaihim wa sebut alaihim cukup. Itulah izah syafawi yang mana mim mati bertemu dengan Puan tolong jawab soalan Ustaz. Jangan bagi Ustaz soal, Ustaz jawab. Sebab apa? Kalau Ustaz soal, Ustaz jawab, jawabnya Ustaz soal yang faham tentang hukum tersebut. Mungkin tuan-tuan tak berapa faham. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, selesailah berapa hukum tadi minggu sudah? 3 hukum tadi. Minggu sudah, minggu sudah. Dan minggu ni untuk berpuan sampai Ustaz ulang balik 3 hukum ini. Setengah tempat pengajian, puan-puan masa saya belajar dulu, kalau kita dah belajar peseraun tadi kan, saya kira tak ada puan-puan, pandai-pandailah kamu bawa diri, pandai-pandailah kamu pergi ke perpustakaan, pandai-pandailah kamu buat guru study. Tapi saya tidak begitu. Sebab apa? Pengalaman saya mengajar Quran, umur kita hari ini bukan muda-muda lagi puan-puan, betul tak? Ustaz kena ulang 2-3 kali baru kami faham Ustaz. Kalau Ustaz tak buat ulang 2-3 kali, dia agamanya kami tak ingat, tak faham apa yang Ustaz ajar. Maka berdasarkan pengalaman saya mengajar, inilah tak apa biasa letih mengajar, tak apa. Jadi tuan-tuan faham apa yang belajar. Jadi untuk memahami apa yang kita pelajari pada hari ini, mari kita praktikkan dalam latihan kita. Sila buka buku latihan boleh tak sekejap sebelum kita baca Quran? Buku latihan mana merun ni? Bapak semua ada tak buku latihan ni? Bapak tahu tak? Saya buat buku latihan dengan buat buku nota ustaz ni mengambil masa bertahun-tahun lama tahu. Bukannya sebulan 2 tidak. Bertahun-tahun lamanya. Rumah saya tahulah bagaimana susah payahnya buat buku latihan ni. Dan puan-puan banyak kitab-kitab yang saya rujuk ya untuk memastikan latihan kita ni betul-betul menguji kefahaman tentang apa hukum yang kita pelajari. Baik, silakan. Puan-puan, buka surat yang ke-8 di bawah tajuk hukum mim mati. Mari kita baca semua contoh dan cuba bagi jawapan kepada saya apa nama hukum tersebut. Boleh? Tapi jawapan puan-puan hanya 3 tau. Pilih salah satu daripada 3. Jangan masukkan hukum nun mati dan tanwin. Sebab arahan soalan hanya 3 hukum ini sahaja. Okey, ready? Buka surat 8 ya. Buku latihan Ustaz. Nyatakan hukum bacaan bagi kalimah ini sama ada idgham syafawi, ikhfa syafawi atau izhar syafawi. Nombor 1. Walam yulad. Ustaz, macam biasa kita dengar ayat Ustaz, walam yulad surah apa? Surah tak surah apa sahaja, surah apa? Walam yulad. Surah apa tu? Al-Ikhlas. Ada pula pelajar jawab apa tahu surah Qul Huwallahu. Mana ada surah Qul Huwallahu? Yang ada dalam Quran surah Al-Ikhlas. Dekat Quran dia ditulis surah Al-Ikhlas. Dia tak tulis surah Qul Huwallahu. Qul Huwallahu tu ayat pertama dia. Jadi puan-puan dalam surah Al-Ikhlas ada tak ayat berbunyi walam yulad? Sebut walam yulad. Confirm jawapan kita apa? Izhar syafawi. Pandai tulislah sebelah kan, sebelah kiri tu nak tulis Jawi boleh, nak tulis Rumi pun boleh, tak ada masalah. Okey, tapi dalam masa sama boleh tak puan-puan gariskan mim mati jumpa dengan ya? Boleh tak gariskan kat situ supaya puan-puan nampak ya? Okey, teruskan. Innakum mujrimun. Innakum mujrimun. Cuba bagi tahu Ustaz dulu, apa jumpa dengan apa? Mim mati jumpa dengan mim bersatu. Bercantum ke berpisah dia? Berpisah. Maka tu namanya 2 kalimah. Ustaz, sah. Ini hukum idgham syafawi. Hukum yang pertama kita ulang kaji tadi. Minggu sudah. Inilah juga hukum yang pertama kita belajar ya. Okey, sambung. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim. Nak tutup bibir boleh, nak dengar pun boleh, tapi itu bacaan yang terbaik. Sekarang ni tolong bagi tahu Ustaz, mim mati jumpa dengan apa? Ba. Sah. Hukumnya ikhfa syafawi. Tulis sebelah kiri ikhfa syafawi dan dalam masa yang sama tolong gariskan mim mati jumpa dengan ba. Contoh yang keempat. Rabbihim min. Mim mati bertemu dengan mim bersatu. Tak lain tak bukan idgham syafawi. Pandai. Nombor 5 bihamdi. Ikutlah sekali lagi macam tak komputer bacanya. Bihamdi. Sekali lagi. Bila puan-puan suara puan-puan terselur tu menunjukkan tak komputer dah baca itu. Allahu Akbar. Puan-puan nampak tak mim mati jumpa dengan apa tu? Dan sahlah dia izhar syafawi. Contoh yang ke-6. Alam ya'lam bi anna. Sebut. Alam ya'lam bi anna.
dua hukum. Berhati-hati tuan-tuan. Dalam satu ayat pendek begini, mesti ada dua hukum mim mati. Yang pertama, tolong gariskan, mim mati bertemu dengan ya. Nama hukumnya Izhar syafawi. izhar syafawi pada. Tetapi yang kedua tu apa pula? Mim mati jumpa dengan ba. Hukumnya ikhfa syafawi. Sama ke cara bacaan kedua hukum ini? Tak sama lah mak Ustaz tadi Ustaz ngadu kamu Ustaz tak balik lagi rumah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puan ingat ya. Kalau izhar syafawi bacaannya nyata jelas terang ya. Mim mati itu, tetapi kalau ikhfa kena dengungkan pada mim mati tapi dengan cara sama ada tutup bibir ataupun merendahkan sedikit bibir. Sekali lagi diulang, dengar. Alam ya'lam bi anna, sebut. Alam ya'lam bi anna. Jadi ada berapa hukum? Dua hukum. Dua jawapan dekat situ. Bagus. Nombor 7. Wa mura'atuhu. Itu kalau puan-puan wasal. Tapi kalau puan-puan nak wakaf, nak berhenti, bacaannya bukan macam tu tau. Puan-puan baca gini. Wa mura'atuhu. Sebab minggu sudah ada pelajar tanya dengan saya, Ustaz, kalau macam ni macam mana nak baca Ustaz? Nak wakaf dengan wasal. Kalau wasal, wa mura'atuhu, dua harakat hu-nya. Tapi kalau wakaf dibaca dengan pendek. Wa mura'atuhu. Sebut. Okey, baik. Puan-puan ketepikan yang tadi dulu. Puan-puan nampak tak mim mati dalam ayat ni? Ada. Jumpa dengan apa? Bercantumkan. Maka itu namanya satu kalimah. Tapi hukumnya namanya apa pula tu? Izhar syafawi. Dibaca nyata dan jelas tanpa dengung. Sambung. Waraihim muhayyiqa. Tu dia. Apa jumpa dengan apa kat situ? Mim mati jumpa dengan mim bersatu. Sah Ustaz, hukumnya izhar syafawi. Okey, kalau ayat nombor 1, soalan nombor 1 nombor 8, Ustaz bawakan mula-mula kali ini soalan 9 sampai nombor 16. Puan-puan cuba baca sendiri, Ustaz nak dengar. 1, 2 mula soalan nombor 9. Sebut salah, Ustaz nak wakaf ke nak wasal Ustaz? Terpulanglah pada perempuan. Kalau wasal, wa yamna'una. Sebut. Kalau wasal dah. Tapi kalau wakaf, kata ulama, huruf ta'akhir kamu kena matikan. Wa yamna'un. Tak kisahlah wasal ke wakaf, yang penting mim mati kami jumpa kat situ. Jumpa dengan huruf nun, betul? Maka jawapannya izhar syafawi. Pandai. Soalan 10, baca sendiri. Kebetulan dekat-dekat hukumnya. Tetapi kena ingat, kedua-dua hukum ini berbeza. Yang kita masukkan hari ini, mim mati jumpa dengan ba. Itu namanya ikhfa syafawi. Tapi yang sebelah kiri ini tu, bidambihim. Itu hukumnya ikhlas. Ustaz nak jawab ke ikhlas ni? Tak payah jawab. Dan sebab apa soalan Ustaz minta hukum mim mati sahaja. Tapi kena ingat, seperti mana yang Ustaz maklumkan tadi, kaedah bacaan ikhfa syafawi dan juga ikhlas kata para ulama dalam kitab-kitab tajwid adalah sama, walaupun hukumnya berbeza. Jadi dengar Ustaz baca ya. Rabbuhum bidambihim. Andai katalah perempuan tak berhenti, tak mampu nak rendahkan bibir, boleh tutup bibir seperti ini. Rabbuhum bidambihim. Yang paling mustahak dia kena dengung. Tak kisahlah renggang ke tutup bibir, yang paling penting dia mesti kena dengung pada bacaan. Jadi mim mati tu perempuan tadi hukumnya confirm ikhfa syafawi. Teruskan nombor 11, annahum. Itulah masalahnya kita perempuan ni depan ustaz ni. Kadang-kadang kita ni terkurang dengung. Perempuan tahu tak, setiap bunyi dengung kena 2 harakat, tak boleh kurang pada 2. Kalau kurang daripada 2 ataupun terlebih daripada 2, hukum bacaan kita juga kata ulama Quran makruh. Jadi tadi bila sebut an tu kena dengung juga. Selain itu hum pun kena dengung. Tengok saya baca. Annahum
mati kat mana? Mim mati jumpa dengan mim bersatu. Nama hukumnya idgham syafawi. 12 baca sendiri. Pandai. Mim mati jumpa dengan nun. Ustaz, mim tu dah sah nampak mati ustaz. Maka tak lain tak bukan hukumnya izhar syafawi. 13 untung bih. Sebut mim mati jumpa dengan ba ikhfa syafawi. 14 wan. Sekali lagi wan. Sebesalah ustaz nak wakaf kena wasal. Ada dua mana boleh. Kalau perempuan baca wasal ikut ustaz wal amru. Sebut itu kalau wasal. Tapi kalau rasa-rasa nak berhenti gini puan, wal amru. Amru gitu saja. Wal amru. Gitu saja. Puan tak kisahlah wasal ke wakaf, yang penting ni nanti jumpa roh kan. Maka hukumnya izhar syafawi. Teruskan bisahirah. Mim mati jumpa dengan ba. Hukumnya ikhfa syafawi. Dan yang terakhir alam nashrah. Ini surah Al-Insyirah yang biasa kita baca tu. Alam nashrah laka sadrak. Betul? Jadi alam nashrah ni mim mati jumpa dengan nun. Maka hukumnya izhar syafawi. Tuan-tuan puan-puan, kesimpulan apa yang Ustaz nak ajar pada hari ini, rupa-rupanya di bawah tajuk mim mati ni ada 3 hukum. Yang pertama idgham syafawi, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga izhar syafawi. Daripada 3 hukum ni berapa yang ulama suruh kita baca dengung? 2, iaitu idgham dengan ikhfa. Betul? Dan izhar syafawi tak boleh baca dengung ustaz. Tetapi puan-puan kena faham, dalam Quran daripada 3 hukum ni yang paling banyak sekali kita jumpa mana? Sudah tentu izhar syafawi. Itu paling banyak. Buktinya dalam Fatihah kita ada berapa hukum ni? Ada 4, iaitu alhamdu lagi, an'amta lagi, alaihim ghairi lagi satu, alaihim wa pandai. Puan, tolonglah tunjuk ajar pada anak cucu di rumah. Mungkin tak ada guru yang mengajar mereka, kesian perempuan. Takkan kita je masuk syurga perempuan. Kita nak juga anak cucu kita join kita masuk syurga. Sebab apa? Kita cinta kepada Al-Quran. Kalau perempuan seorang yang cinta kepada Quran, cinta kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka tolonglah hibahkan walaupun satu ayat kepada orang lain, terutamanya anak cucu kita di rumah. Sebelum kita baca Quran, ada satu latihan perempuan kena buat di rumah. Minggu depan saya nak kita baca surah ini, minggu hadapan ya, iaitu muka surat yang ke-9. Buku latihan tadi muka surat 9, perempuan nampak tak? Masih lagi hukum mim mati tau. Ini hukum, ini latihan yang terakhir. Saya nak perempuan buat dan saya nak perempuan hantar kat ustaz. Boleh tak ni latihan ni? Yang ni kena hantar kat ustaz. Perempuan tak boleh semak sendiri. Kalau semak sendiri, gambarnya betul belaka jawapan. Tak ada yang salah. Saya nak perempuan hantar kat ustaz ya. Saya nak tengok benar macam mana perempuan menyalin kalimah-kalimah yang berkenaan dengan hukum ini. Okey, soalannya apa? Nyatakan satu contoh kalimah atau ayat ringkas bagi hukum ini. Sila rujuk surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 32. Tahu tak ayat surah Al-Mutaffifin kat mana? Kat buku ni. Buku kita ni dekat belakang ni ada surah Al-Mutaffifin. Puan boleh rujuk ya. Ataupun kalau susah nak rujuk kat belakang ni, puan boleh ambil satu Quran, tengok dalam juzuk Ammah. Dalam juzuk Ammah ada satu surah namanya surah Al-Mutaffifin. Juzuk Ammah ni merujuk kepada juzuk yang terakhilah, juzuk 30 ya. Jadi puan boleh buka surah Al-Mutaffifin dan saya minta puan keluarkan 2 contoh idgham syafawi, 1 contoh ikhfa syafawi, manakala 8 contoh izhar syafawi. Boleh tak buat? InsyaAllah. Saya bagi tempoh masa 7 hari 7 malam daripada sekarang. 7 hari 7 malam. Betul itu seminggu. Minggu depan kalau boleh hantar. Kalau saya tak cukup masa, tambah lagi lah sendiri 7 hari 7 malam lagi. Jadi kalau 40 hari 40 malam, tak ada masalah. Jadi perempuan hantar boleh? Hantar kat ustaz. Walaupun sekadar ustaz, saya tak jumpa dalam 8 izhar syafawi, saya jumpa 4 lagi ustaz. Tak apa, yang 4 tu hantarlah kat ustaz. Nanti saya tanya. Mudah-mudahan ada keberkatan dalam kita menuntut ilmu, insya-Allah ya. Okey puan-puan, marilah kita baca Quran. Ini yang cabaran kita yang utama kita dalam membaca Al-Quran, di mana mampu tak kita kenal pasti ketiga-tiga hukum yang kita belajar pada hari ini. Silakan. Kita masih baca surah Al-Baqarah kan?
Ayat berapa kita baca hari ini? Ha? 65. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik. Ayat atas sekali tu. Muka surat 21 ya. Dan tuan-tuan, beli satu set Quran saya ni ada 10 jilid. Jadi untuk semesta ni, puan-puan hanya perlu bawa jilid yang pertama sahaja. Jilid lain tu tinggal di rumah. Nanti semesta depan baru bawa jilid yang lain ya. Nanti saya maklumkan insya-Allah. Okey, silakan surah Al-Baqarah ayat 64 dimulai dengan ayat thumma tawallaytum min ba'di dhalik. Muka surat 21. Masih juzuk yang pertama. Okey, ready? Ikut ustaz baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Jadi first step ataupun langkah pertama nak cari hukum mim mati, carilah mim mati dulu. Kalau ada kat mana? Mim mati jumpa dengan mim sabdu, betul? Ya. Sebutkan sikit kalimahnya. Tawallaitum. Bapa jangan pula tak nak sebut kalimahnya, sebutlah. Tawallaitum min, sebut. Barulah kami nampak mim mati jumpa dengan Mim sabdu. mim bersabdu. Maka jawapan kita apa? Idgham syafawi. Idgham syafawi. Tapi kena ingat, dalam buku Quran tajuk kita ni di buku nombor 9 tau. Nombor 9 nama lain baginya apa dia? Idgham mislain sagir. Idgham mislain sagir. Maksudnya apa? Idgham tu masuk, mislain tu dua huruf yang sama ataupun serupa. Sagir itu merujuk kepada huruf yang bersabdu, iaitu huruf mim. Maka tuan-tuan samalah juga dengan nama hukumnya idgham syafawi. Sambung. Ya saya tuan. Yang mim ada mim kecil kat atas. Oh, mim kecil. Kenapa tuan? Ada baca sebagai mim sebagai Ini ceritanya di bawah tajuk non mati dan tanwin tuan ya. Yang kita sebut dulu, kita namakan hukumnya iklab. Dalam hal hukum iklab ni ulama juga berselisih pendapat. Ada setengah ulama kata kamu boleh tutup bibir dengan alasan hukum ni namanya iklab. Iklab tu maksudnya apa? Tukar, ganti. Apa yang kamu tukar dan ganti? Kamu tukarkan sebutan nun mati kepada mim. Jadi oleh kerana nak sebut mim tu kena tutup bibir, maka ada ulama mengatakan boleh tak dibaca dengan tutup bibir. Mim ba'di dalik. Cuba ikut. Mim ba'di dalik. Namun begitu, apa yang saya pelajari semasa saya masuk tilawah Quran di peringkat kebangsaan dan sebagainya, puan-puan, rupa-rupanya puan-puan tak boleh tutup bibir rapat-rapat gitu. Sebab apa? Kalau kamu tutup bibir rapat-rapat, seolah-olah hukum itu sudah jadi hukum mim mati. Sedangkan tajuk hukum ni apa? Nun mati dan tanwin. Nak sebut nun mati dengan mim sama ke tak sama cara sebutan? Tak sama. Kalau nak sebut mim mati kena tutup bibir. Kalau nak sebut nun mati kena guna hujung lidah. Jadi oleh kerana itu ulama berpendapat cara yang terbaik nak baca iklab, kamu pilih antara sebutan mim dengan nun. Pilih di antara sebutan mim dengan nun, maksudnya tengah-tengah. Kamu tak boleh lebihkan mim, tak boleh lebihkan nun, ambil tengah-tengah. Jadi nak ambil tengah-tengah macam mana? Rendanglah bibir itu. Tengok saya baca. Min ba'di dzalik. Sebut min ba'di dzalik. Namun hal ini bukannya mandatory, maksudnya bukannya kewajipan mesti kena buat ini, tidak. Ulama juga betul langsung dengan kemampuan kita orang awam. Ada orang awam yang tak mampu nak dengan bibir, maka sebab itu boleh juga ditutup bibir. Sebagai contoh, min ba'di dzalik. Sebut min ba'di dzalik. Jadi mana yang senang bagi kita? Tutup bibir ke rendang? Ikut masing-masing, ikut masing-masing. Tapi jangan lupa, kamu nak tutup ke nak rendam ke, pastikan hukum itu berdengung. Sebab apa? Kalau kamu tak dengung, bermakna kamu sudah melakukan kesalahan yang hukumnya makruh pada bacaan. Jadi tuan-tuan kena ingat ya,
Hukum tajwid ni sebenarnya ramai ulama ada hukum-hukum tertentu yang ulama berselisih pendapat, berbeza pendapat. Dinamakan disebut dalam istilahnya khilaf. Khilaf ni bukan salah. Khilaf tu berbeza pendapat. Maka tuan-tuan itu sebab dalam ibadah kita pun, dalam solat kita pun ada 4 mazhab. Betul tak? Mazhab, ada 4 mazhab: Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Orang tengok dekat Mekah, ada tak kita dengar untuk imam baca bismillah? Tak ada kan? Tiba-tiba je Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab dia tidak berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Syafi'i, bismillah tu kena baca dengan jahar. Jahar tu terang, jelas, seperti mana yang kita amalkan di negara kita. Tapi bila puan-puan pergi Mekah, puan-puan tak dengar baca bismillah. Puan-puan jangan pula ikut macam tu. Ustaz, kalau macam tu saya tak nak baca bismillah, Ustaz. Tak sah bacaan puan-puan. Sebab daripada negara kita ni, daripada awal lagi kita sudah berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Jangan puan-puan jangan ingat mazhab ni macam tukar baju. Ustaz, kalau saya pergi Mekah, saya nak tukar mazhab lain, Ustaz. Puan-puan tak boleh. Puan-puan kena belajar betul-betul tentang mazhab itu, baru boleh kita ikut. Jadi puan-puan, dalam 4 mazhab yang kita anuti pada hari ini, mazhab Imam Syafi'i lah yang paling detail, yang paling tertib berbanding mazhab imam lain. Habis itu Ustaz di Mekah tu mazhab apa, Ustaz? Mereka mengamalkan, ada yang mengamalkan mazhab Imam Hanafi, Hambali dan juga Maliki. Itu sebab bismillahnya itu bukan tak dibaca, tapi dibaca dengan slow, yang tak didengarkan pada jemaah. Faham? Jadi itu sebab siapa nak pergi Mekah, nak pergi umrah ke haji, tolong belajar. Jangan pergi ikut-ikut saja, pergi ke sana macam kita pergi melancong, jangan perempuan ya. Sebab apa? Risikonya cukup besar kepada ibadah kita. Jadi berbalik kepada soalan tuan tadi, min ba'di dzalik, hukumnya adalah ikhlas. Bukan di sana tuan ya, tetapi cara bacaannya seolah-olah macam yang Pak Syafari juga. Boleh tutup bibir, boleh dengar bibir. Cuba ikut Ustaz. Cuba kita tutup bibir dulu. Min ba'di dzalik. Sebut. Dekat situ ditulis nombor 12, betul? Nombor 12 ni merujuk kepada ikhlas. Ikhlas ni apa jumpa apa? Nun mati bertemu dengan huruf ba dalam 2 kalimah, maka hukumnya ikhlas. Teruskan. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Okey, cuba tumpukan kepada hukum mimati sahaja. Ada ke tidak mimati? Ada. Ada berapa? Ada berapa? Saya nampak 2, perempuan lah pula satunya 2. Yang pertama, alai, tengah-tengah tu, baris yang tengah-tengah. Alaikum wasbud. Mimati jumpa waw. Confirm hukumnya izhar syabawi. Dekat sini di buku nombor 2. Perempuan rujuk nombor 2. Confirm izhar syabawi. Kemudian satu lagi di bawah. Lakuntum minal, sebut. Kuntum. Ingat tau, bila sebut tum minal tu tutup bibir tu rapat-rapat. Yang rengang-rengang lupa. Tutup bibir rapat-rapat. Sebab apa? Kita perlu menyebut mim sabdu itu dengan sempurna ya. Maka yang ini hukumnya idgham syabawi, ataupun nama lain baginya idgham islaim shaghir. Sambung. Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Minkum fis sabt. Fis sabt. Ingat betul-betul saya baca, ada qalqalah tau. Ada qalqalah sebab ada ba mati. Tetapi jangan lupa huruf terakhir pada kalimah tu adalah huruf ta. Maka ta sebutannya macam mana tuan? Hujung lidah. Dan kena bunyi macam itu. Begitu. Cuba ikut Ustaz. Fis sabt. Dia kena hujung lidah, tapi hujung lidah tak payah keluar tu kan. Hujung lidah kena kat gigi aja. Tengok. Fis sabt. Tak nampak dah sebab lidah dalam mulut saya, tapi tuan-tuan boleh bayangkan hujung lidah saya kena pada gigi depan. Jadi pastikan semua ada gigi depan perempuan ya. Kalau tak ada gigi depan memang tak boleh nak sebut. Jadi perempuan berhati-hati tau. Yang ni hukum yang belum kita belajar lagi. Nanti minggu hadapan kita belajar ya. Okey, tadi kita nampak ada berapa mim mati? Ada 2. Yang pertama alim tumu, sebut. Nombor 2 minkum fi. Dua-dua sama. Hukumnya izhar syabawi.
Lagipun mim tu nampak mati Ustaz. Alim tu mim nampak mati jumpa dengan ta. Yang kedua minkum fi mim nampak mati jumpa dengan fa. Maka confirm hukumnya izhar syar'i. Sambung. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Janganlah baca nipis pula pada ra. Ra kalau baris di atas kena tebal. Qira, qa tebal, qaf ra tu tebal. Qiradatan khasiin. Berbalik kepada hukum mim mati ada tak? Ada. Ada. Mim mati jumpa dengan apa? Kaf. Cuba sebut lahum kunu. Sah dah hukumnya izhar syar'i. Pandai. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha. وما خلفها وموعظة للمتقين. Perhatikan ayat 66. Ada ke tidak mim mati? Betul tak ada? Ada. Betul, sah puan-puan, tetapkan iman. Sebab apa dulu ada belajar pantang jumpa mim. Dia jumpa mim semua dikata mim mati. Puan-puan, puan kenal ke tidak mim mati dengan mim berbaris? Kalau mim berbaris, maka itu tidak layak menjadi hukum mim mati. Dia pastikan huruf mim tu bertanda mati. Sama ada matinya nampak ataupun tidak nampak pada tulisan. Jadi untuk pengajaran kepada puan-puan yang baru belajar dengan ustaz, pastikan carilah mim mati baru layak menjadi hukum tersebut ya. Sambung. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. Pun tak ada mim mati. Yang ada mim baris ustaz, maka tak ada kena mengenai dengan hukum mim mati. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nampaknya ada berapa mim mati? Ada satu. Cuba sebut perkataan ya'murukum an. Bukankah mim mati jumpa alif? Maka namanya izhar. Bapa yakin percaya dah dengan ustaz, hukum izhar syafawi ni paling banyak sekali dalam Quran. Senang kita jumpa. Sambung. Qalu atattakhiduna huzwa. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. Puan-puan nampak tak perkataan hiya kat ujung sekali kan? Tadi bila kita wakaf, puan-puan baca panjang ke pendek? Panjang ke pendek? Mana pendek? Dia panjang. Puan-puan dua harapkan Ustaz bawa tadi tu. Puan-puan tak perasan lah tu. Tak apalah, puan-puan tak belajar lagi hukum mat kan? Kisahnya begini puan. Dan pada tulisan kita nampak hiya. Ha di bawah hi, ya di atas ya. Macam ni kan? Ya. Kata ulama, mana-mana kalimah dalam Quran yang kamu nak wakafkan, huruf terakhir pada kalimah tu kamu kena matikan. Jadi kat sini ha di bawah hi, ya di atas ya kan? Bacaannya kalau kita wasal, hiya sebut. Ya. Tapi kena ingat, bila kita wakaf, kita tak boleh baca hiya tuan. Dia akan ejaannya bertukar jadi gini tuan. Ejaannya ya tadi sudah jadi mati. Bila ya mati, sebelumnya berbaris satu di bawah, maka kata ulama cukup syarat untuk jadi hukum
maka dibacalah 2 harakat ikut hi. Panjang ke pendek? Bila 2 harakat tu panjang, kalau pendek hi, tu pendek perempuan. Ustaz kira 2 harakat tadi kan, cuba ikut hi. Maka nanti dalam Quran yang sebelah kanan ke yang sebelah kiri yang perempuan nampak? Perempuan. Dalam Quran nanti tulisan yang sebelah kanan ke kiri? Tak menjawab pula. Jawab pun sebelah kanan lah perempuan tu. Yang satu yang Ustaz kopi balik daripada buku daripada Quran, jawapannya ni. Jadi apa yang kami nak tulis Ustaz? Perempuan boleh tulis sendiri. Mat asli. Walaupun tak belajar lagi, tulis je dah mat asli. Tapi kena tulis jika wakaf. Jadi tuan-tuan, saya doakanlah tuan-tuan ni, tolonglah belajar Quran, belajarlah tajwid sampai habis dengan seorang guru. InsyaAllah sampai masanya nanti puan-puan akan belajar dalam hukum ni. Namanya mat apa? Mat asli. Mat asli. Tapi dengan syarat kamu kena wakafkan bacaan kamu, baru jadi mat asli. Sekali lagi diulang. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. Itu dia, berhenti kat situ. Bosan balik إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. فافعلوا ما تؤمرون. Setakat ni ada ke tidak mati? Tak ada. Maka tak wujudlah ketiga-tiga hukum yang kita baru belajar. Sambung. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. Ustaz, kami dah ambil oksigen, maka berhentilah dulu pada safra. Tapi jangan lupa perempuan matikan huruf apa tadi? Hamzah. Pasal dia huruf yang terakhir, maka matikan huruf tu. Okey, stand balik. Innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Stop. Faqi'un launuha tasurrun nadirin. Sedikit lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Nampak tak perkataan hiya serupa macam yang Ustaz cakap tadi. Bezanya yang di atas ada tanda wakaf. Apakah tanda wakaf di atas? Jim kecil. Tapi kat bawah tak ada. Tapi kedua-dua kalimah ini sama kaedah bacaannya. Dan setakat ni tak ada pula mim mati. Sambung. Innal baqarata syabaha alaina. Wa inna insya'Allahu lamuhtadun.
baris banyak ustaz dalam tadi, tapi tak ada kena dia ada hukum mati yang kita belajar. Baik, saya doakan mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini kali seulang ni bapa dapat memahami. Tapi jangan lupa buat latihan tahu buku surah yang ke-9 ya. Minggu depan hantar kat ustaz. Kalau tak ada siap minggu depan, hantar lagi minggu satu lagi. Tak ada dua siap, hantarlah bulan depan. Tak apa, tak ada masalah. Dan minggu depan tolong hadir, sebab ustaz bercadang nak ngajar hukum baru, iaitu bab yang ketiga, wajib golongan. Tolong hadir minggu depan sebab ini adalah hukum yang baru ya. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat pada hari ini, insya-Allah. Baik, mari sama-sama kita akhiri dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.